rindu ni dia datang sekali dengan cinta. Kalau dia tak cinta, dia tak kasih, dia tak ada nak rindu. Rindu sungguhlah nak jumpa dia. Kenal tak? Tak kenal. Kalau tak kenal, dia tak akan jadi rindu, dia tak akan jadi cinta. Permulaan kepada mencintai mestilah mengenali. Macam orang tua-tua kata, tak kenal maka tak cinta. Kalau setakat dengar aja kisah, belum tentu boleh cinta. Cinta nombor satu sekali, dia dengan kenal tu. Lepas kenal, baru dia boleh cinta. Nak menambah kecintaan yang membawa kepada kerinduan, advantage bila orang tu nampak orang tersebut, mudah dia jatuh cinta. Faham tak faham saya cerita ni? Nampak macam beku semua malam-malam ni pasal apa? Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, ini beza di antara kita dan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita mencintai seseorang manusia biasanya bersebab. Sebab yang pertama, sebab segak cantik. Walaupun segak dan cantik ini, dia panggil sangat subjektif. Ada orang suka tinggi, ada orang suka rendah, ada orang suka gemuk, ada orang suka kurus, ada orang suka putih, ada orang suka hitam. Dia bergantung kepada hati seorang tu. Kalau mencintai seseorang itu kerana cantik, tuan-tuan, tak ada manusia yang lebih cantik daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang paling cantik dalam dunia daripada Nabi Adam sampai umat yang paling akhir, dialah yang paling cantik. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah cerita dalam Quran kecantikan Nabi Yusuf sampai ke tahap orang tengok Nabi Yusuf boleh terpotong jari dia dengan pisau. Ni benda tak logik dengan akal, tuan-tuan. Buat main pilih artis yang handsome lagu mana pun, Korea ke tak Korea ke, K-pop ke apa ke, kalau dia main segak macam mana pun, mustahil seseorang tu sampai takjub sampai terpotong jari. Betul ni? Ya, try juga, saya pun try juga. Lalu depan orang bagi buah mangga kat depan pisau semua, dia pun potong cicah yang asam buat tak tahu, buat cicah garam belacan. Langsung tak heran pun, tuan-tuan. Tapi cantiknya Nabi Yusuf sampai ke tahap terpotong jari. Itu cantiknya gambaran Allah nak cerita tentang kecantikan Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi kita lagi cantik daripada Nabi Yusuf AS. Nak cerita macam mana? Kita tak mampu nak cerita. Bahkan para sahabat yang menggambarkan, cuba memberi gambaran keindahan wajah Nabi SAW ni, sampai tak mampu nak menggambarkan. Dia cerita, hidung Nabi SAW mancung. Daripada jauh kelihatan macam bengkok, tapi tak bengkok, percaya kat sini. Mata Nabi SAW bulat, yang hitam tu hitam, yang putih tu hitam, ada urat-urat merah dekat tepi ni. Kening Nabi SAW melengkung, dahi Nabi luas, muka Nabi, kulit Nabi putih kemerah-merahan. Orang lelaki putih merah. Ustaz putih merah lah. Yalah. Ustaz Bahagia Fitri tak payah dah. Tak payah nak baca nak. Dia dengan saya boleh lah. Nak jek tak ada lah. Tuan-tuan Muhammad, putih merah lelaki-lelaki, rambut ikal. Tak kerinting, tak lurus. Ikal beralun. Subhanallah. 3 tahap rambut Nabi SAW. Limah, jummah, wafrah. Takat telinga, antara 2 leher dengan mencecah bau. Rambut ikal, cecah bahu, muka kulit putih merah, dada bidang, subhanallah, hidung mancung, kening macam tu, mata bulat. Tak ada manusia yang tengok, mesti jatuh cinta dekat Nabi SAW. Kita cinta tak? Kita tak cinta. Pasal apa tak? Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Sebab tu kelebihan para sahabat berbanding kita, dia pun pernah tengok Nabi SAW. Sampai Abi Dzar radhiyallahu anhu. Satu hari Abi Dzar duduk kat rumah. Sahabat ni kalau jumpa Nabi balik rumah dia, satgi rindu pula nak jumpa. Duduk rumah, nak pergi cari Nabi SAW.
Riwayat sebut ada sahabat-sahabat yang sanggup tunggu di tepi-tepi lorong tu sekadar nak tengok in case kot-kot Nabi SAW keluar rumah, nak tengok aja wajah Nabi SAW. Abi Dhar tak boleh nak tahan, rindu. Dia buat apa? Dia pergi, Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi SAW. Dia kata, jumpa isteri Nabi SAW. Rasulullah ada? Rasulullah tak ada. Rasulullah keluar. Kat mana Rasulullah? Ada kat belakang kot, pergi tengok. Dia pusing kat belakang rumah, ada dekat satu lorong, tengok Nabi SAW sedang duduk di tepi jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab salam dia. Nabi kata, ada apa Abi Dhar? Tak ada apa Rasulullah, saja kerana Allah dan Rasul. Pergi jumpa Nabi, tak ada apa-apa, saja nak duduk, nak tengok wajah Nabi ya. Duduk, Nabi SAW kata, duduk sebelah kanan. Duduk sekejap, mai pula Sayyidina Abu Bakar. Kata apa Sayyidina Abu Bakar? Tak ada apa, saja aja. Duduk sebelah kiri. Mai pula Sayyidina Omar. Pasal apa Sayyidina Omar? Tak ada apa, saja aja. Duduk depan. Mai pula Sayyidina Osman. Pasal apa? Tak ada apa, saja aja. Duduk depan. 4 orang pi duduk jumpa Nabi SAW tanpa bercakap sepatah pun. Sebab apa? Sekadar rindu nak tengok wajah. Seorang sahabat Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Zubair. Waktu dia sedang duduk dekat kebunan dia, tiba-tiba dimaklumkan kepada dia bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Dengar Rasulullah wafat, angkat tangan doa supaya Allah butakan mata dia waktu tu juga. Sama dia sapu aja muka dia, sapu aja. Lepas dia lepaskan tangan dia daripada muka dia, terus Allah butakan mata dia. Makbul doa dia. Sebab yang dia nak simpan dalam hatinya ialah potret wajah Nabi yang tergambar di mata dia. Tak ada lagi selepas daripada tu yang dia nak tengok, melainkan yang dia nak reserve ialah wajah Nabi SAW untuk dia bangkit di Yaumul Qiyamah. Siapa yang mampu buat sampai macam ni? Orang yang mencintai. Kita jauh pada Nabi SAW, tuan-tuan. Kita sangat jauh pada Nabi SAW. Habis macam mana nak cinta? Macam mana nak rindu? Orang yang tak pernah kita tengok. Nabi SAW satu hari menangis. Para sahabat berjumpa Nabi SAW, antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok Nabi SAW sedang menangis dekat satu kawasan perkuburan. Dia bertanya, wahai Rasulullah, kenapa menangis? Aku rindu. Aku rindu saudaraku. Pernah tak kita menangis sebab rindu kat seorang? Rindu ni sampai menangis. Sallallahu alaihi Muhammad. Rindu sampai menangis. Kita tak akan mampu untuk menangis, melainkan orang tu betul-betul duduk dalam hati kita. Antaranya siapa? Mungkin anak-anak kita. Yang dulu besar dengan kita. Sampai dia dah masuk universiti, tiba-tiba kena pergi US. Kena duduk dekat Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat UK. Duduk dekat mana? Macam Ustaz Bahtiar duduk Utopia. Jauh pergi. Dah antusias mereka. Tanda saya semua jauh, subhanallah. Rindu. Nangis, tengok baju teringat. Tengok saya Muhammad, motor duduk parking tu teringat. Dia tu lah jatuh motor ni lalu sebagainya. Tengok apa? Teringat, rindu, menangis. Kita menangis merindukan orang yang pernah duduk dalam hati kita. Kita pernah lihat dia, itu biasa. Tetapi kalau menangis kepada orang yang tak pernah kita tengok, itu luar biasa. Dan Nabi SAW menangis sebab rindukan kita. Nabi kata, ni kami ada, Rasulullah kami ada ni. Kata Nabi SAW, bal antum ashabi, bahkan kamu tu sahabat-sahabatku. Aku rindu saudaraku. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka yang hidup selepas aku, selepas kamu. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan Sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita mampu untuk rindu kat Nabi, sampai ke tahap kita mampu menangis sebab kerinduan, kitalah orang luar biasa. Kitalah orang luar biasa. Kita boleh rindukan kepada orang yang kita kenal dan kita pernah berjumpa. Tetapi satu keadaan yang sangat luar biasa, kalau kita mampu merindukan orang yang tak pernah kita berjumpa. Dan ini
hanya berlaku di antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana nak bawa sampai tahap macam tu? Nombor satu, kenal. Kenal. Macam mana nak kenal? Kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi yang mensyarahkan 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalam hadis Ad-Dinun Nasihah, qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasuli wa li immatil muslimina wa ammatihim. Dalam bab wa li rasulih dan Rasul Allah, dia kata, dia antara cara untuk kita menanamkan rasa cinta kita selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita belajar tentang Nabi. Lepas tu kita buat majlis maulid ni. Dengar juga, oh rupa-rupanya ada doa Nabi SAW macam Imam Buddha Fakrul cerita tadi ni, Salih Muhammad. Wajah Nabi macam tu rupanya. Ni, bila nak tengok wajah Nabi SAW. Doalah. Doa bagi dalam hidup kita ni mimpi sekali tengok wajah Nabi. Biar mimpi sekali pun tak apa dah. Ya Allah, bagilah aku tengok wajah Nabi SAW sekali. Teringin nak tengok wajah Nabi. Minta, bukan diminta dapat bayang-bayang Nabi, tak. Ada sahabat-sahabat kita mimpi duduk dalam majlis Nabi. Orang bagi tahu, tu Rasulullah tu. Mana-mana. Tu nampak di belakang dia. Itu pun dah satu nikmat bila duduk dalam majlis Nabi walaupun dalam mimpi. Tapi kita nak minta apa? Nak minta duduk depan Nabi. Nak minta tengok wajah Nabi macam mana para sahabat duk gambarkan keindahan wajah Nabi. Kita nak tengok sungguh wajah Nabi tu macam mana. Kita nak pegang tangan Nabi kalau boleh. Sahabat Nabi, ada orang saleh yang dia rajin berselawat. Dia mimpi jumpa Nabi. Dia dapat cium tangan Nabi dan bila dia bangun wangi tangan dia tu, subhanallah, berkekalan sekian lama sebab dapat pegang tangan Nabi dalam mimpi. Tapi kadang-kadang kita fikir, apalah dosa yang kita buat sampai Allah tak izinkan kita tengok wajah Nabi sampai sekarang. Selawat selalu dah. Semayang pun mudah-mudahan banyak dah. Tapi apa dosa yang duk hijab hati kita ni sampai kita Allah tak izin langsung untuk tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Minta pada Allah agar kita dapat tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Belajar tentang Nabi. Belajar tentang wajah Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara untuk kita menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan dia. Bila kita cinta kat seorang, tuan-tuan, kita selalu sebut nama. Betul tak ni? Macam orang baru kahwin lah. Orang baru kahwin selalu sebut nama. Asal buh dalam Facebook pun nama bini dia. Nak balik kerja pun tulis kat dalam Facebook. Saya on the way balik dah ni. Tunggu tahu jumpa kat rumah sekali. WhatsApp dia sudah lah. Yang dalam Facebook pasal apa? Berapa ramai orang termuntah baca post hang apa. Tapi dia kalau dia bercinta ni, dia nak luah, dia nak bagi tahu kat semua orang yang itulah cinta hati dia. Salih Muhammad. Dia nak bagi tahu kat satu dunia inilah cinta dia. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang duk buat luahan perasaan, dia kata apa? Sedang apa? Lautan api sanggup kurenangi. Suruh dia terjun tengok. Sembang kan main lagi kan. Lautan api sanggup kurenangi. Bukan dia nak cerita kata dia sanggup terjun lautan api itu. Tapi itulah luahan perasaan orang yang bercinta. Dia nak bagi tahu kata, saya boleh buat apa saja demi cinta saya. Macam tu kita dengan Nabi SAW. Macam tu kita dengan Nabi SAW. Para sahabat sungguh membuktikan betapa dia bercinta kat Nabi SAW. Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Salih alaihi Muhammad. Ni, gigi dia ni lompong ni. Lompong, kosong gigi dia. Sebab apa? Sebab betapa bangganya dia. Bila Nabi SAW melekat besi di pipi Nabi SAW, dia gigit sepenuh hati sampai sakit deraham dia.
Dia kalau boleh nak transfer kesakitan daripada rahang Nabi SAW itu kepada dia, dia gigit sungguh-sungguh sampai dia tercabut besi itu, tercabut gigi dia. Dan dia berbangga dengan giginya yang kosong itu demi cinta, bukti cinta dia kepada Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, lebih 30 kesan tetak, kesan tusuk, kesan tikaman dan luka di tubuh dia. Dan itu menjadi bukti cintanya kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Talhah radhiyallahu anhu, sampai ke hujung usia dia, dia mati di dalam lautan, di atas kapal dalam peperangan pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. 9 hari dicari tempat pulau untuk dia dikuburkan. Semata-mata cintanya untuk berjihad bersama dengan Nabi SAW, walau Nabi SAW telah wafat sekian lama dalam keadaan dia sudah tua renta. Allahumma salli ala Muhammad. Ummu Umara Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, waktu dia sallallahu alaihi Muhammad dalam medan Uhud, ambil bendera musuh, koyak supaya musuh tak menerpa dan membunuh Nabi SAW, biar musuh beralih dan menikam tubuhnya hingga kesan lebih belasan kesan torehan dan luka di tubuhnya. Dan satu yang dalam dekat leher itu dia sangat banggakan. Ini bukti cinta dia kepada Nabi SAW. Kita tak mampu nak buat sampai macam tu. Dan mungkin kalau Nabi ada, kita jadi orang tu. Tapi Nabi jauh dengan kita. Maka buktikan kecintaan kita dengan Nabi SAW dengan selalu sebut nama Nabi SAW paling tidak. Selawat. Kita duduk dalam majlis ni, orang selawat, kita selawat. Bila orang sebut nama Nabi, kita sebut nama Nabi SAW. Itu orang yang paling kita cinta dan sangat kita rindukan pertemuan dengan dia. Maka Ustaz sebut nama Nabi SAW, tuan-tuan selawat kuat-kuat. Saya sebut Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bukti sungguh aku cinta kat Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sebut orang yang kedekut, orang yang bakhil, ialah orang yang apabila sebut nama aku lalu dia tak bersalawat kepada aku. Waktu Nabi SAW naik tangga mimbar, malaikat Jibril main doa dekat Nabi, bu'aidah, celakalah. Bila disebut nama wahai Muhammad, mereka tidak berselawat kepada kamu. Maka tuan-tuan, buktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit itu akan menambah rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasul SAW. Wallahu a'lam.